sebuah rumah daripada memulakan pagi dan hari dengan kebaikan dan juga ketaatan. Mudah-mudahan ini semua sebagai salah satu tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang redha pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita yang lepas, kita ada memulakan perbincangan kita berkaitan dengan satu surah dalam Al-Quran, iaitu surah yang ke-51. Kita ada bincang surah yang ke-51 mengikut turutan Al-Quran yang diberi nama sebagai surah Az-Zariyat. Jadi kita akan sambung insya-Allah perbincangan tersebut bermula daripada ayat ke-7 ya, dan seterusnya. Sebagai ulang kaji ringkas apa yang telah kita mulakan perbincangan tersebut, ya, surah Az-Zariyat ulama kategorikan sebagai surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah sebelum baginda alaihi salatu wasallam berhijrah ke Madinah. Sebahagian mufassir meletakkan bahawa surah ini antara surah yang awal turun kepada baginda ketika permulaan dakwah baginda di Makkah Al-Mukarramah. Dia mengandungi 60 ayat dan antara kata kunci ataupun kandungan yang disebut oleh sebahagian mufassir menyimpulkan surah ini berkaitan dengan al-yaqin. Sebahagian al-mufassir menyimpulkan makna ataupun kandungan surah Az-Zariyat sebagai suratul yaqin, yang mana diharapkan dengan membaca surah ini menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasakan ragu-ragu, kita rasa iman kita lemah, keyakinan kita kurang, maka bacalah surah Az-Zariyat. Mudah-mudahan dia dapat menguatkan, mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah itu dalam semua aspek, bahawa dia lah zat maha berkuasa, maha mencipta, mengatur, mentadbir. Dan sudah tentulah keyakinan, antara keyakinan yang kita nak pasakkan ialah keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu yang maha memberi rezeki. Kalau kita dapati surah Az-Zariyat, antara keunikan dia ialah dia menyentuh aspek dari sudut Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi rezeki dalam bentuk yang sangat signifikan, supaya menguatkan makna bagi pembaca-pembaca surah Az-Zariyat bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas setiap sesuatu, khususnya dalam urusan pembahagian rezeki. Kenapa dikuatkan makna ini dalam surah Az-Zariyat? Allahu a'lam, boleh jadi antara salah satu faktor ataupun sebab utamanya ialah kadang-kadang sebahagian manusia, sebahagian makhluk, terutama manusia, tidak meyakini bahawa yang mengurus, mengatur pemberian rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lihat antara apa yang dilakukan oleh manusia ialah dia cuba mencari rezeki, mengambil rezeki dengan cara yang haram, yang tidak memenuhi syariat. Tergamak untuk dia mengambil rezeki dengan cara yang batil. Perbuatan tersebut seolah-olah mahu mempersoalkan, seolah dia nak cakap, ya Allah, kau bagi tak cukup, apa yang kau bagi tak cukup. Jadi dia ambil dengan cara yang batil. Itu menunjukkan dia tidak yakin dengan pemberian dan juga pengaturan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ayat yang masyhur dalam surah Az-Zariyat yang kita semua hafal, ayat yang ke-50, ayat yang ke-56. Ayat ini semua orang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin
dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah, mereka menyembah. Ayat 56 surah Az-Zariyat. Kita semua hafal ayat. Cuma yang kita nak cuba highlightkan, selepas ayat ini Allah Ta'ala menggabungkan ayat 57, dia datang dengan makna ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak mahu sedikit pun rezeki daripada mereka. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak mahu mereka memberi makan kepada. Kemudian datang ayat 58, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang kita pernah sebutkan pada pertemuan yang lepas, kalimah ar-razzaq sebagai salah satu daripada asmaul husna dia, Allah Ta'ala hanya menyebut kalimah ini sekali sahaja dalam Al-Quran. Perkataan ar-razzaq dengan makna yang maha memberi rezeki ada satu je dalam Quran, iaitu ayat 58 surah Az-Zariyat. Dalam ayat yang lain kalau tuan-tuan jumpa wa huwa khairur raziqin, itu ada. Ya, ada dalam surah Al-Maidah, ya, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ada dalam surah Al-Hajj wa huwa khairur raziq, wallahu khairur raziqin. Tapi dengan nama dia Ar-Razzaq itu hanya sekali, iaitu surah Az-Zariyat, dan dia datang selepas ayat yang masyhur tadi, ya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Aku tak nak sedikit pun rezeki Allah Ta'ala. Aku tak nak mereka bagi makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Bila berlaku pertembungan antara ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan ataupun usaha mencari rezeki, sepatutnya kita mendahulukan penyembahan, ya, ibadah kepada. Kadang-kadang orang cari rezeki sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dialah yang maha memberi rezeki. Kemudian dalam ayat yang lain juga, dalam surah yang sama, Allah Ta'ala sebut wa fis sama'i rizqukum. Ini ada ayat ke-22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu adanya asbab-asbab rezeki kamu, iaitu Allah SWT yang bagi rezeki. Sebagian mufassir kata di langit itu dengan maksud fi lauhin mahfuz. Pada lauhin mahfuz telah pun ditetapkan rezeki, wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi ini surah Az-Zariyat, dia tentang makna al-yaqin, dan permulaan surah ini Allah SWT juga bersumpah dengan beberapa perkara. Waz-zariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra. Kalau kita tengok permulaan surah ini, Allah Ta'ala bersumpah demi angin yang menerbangkan dan menaburkan debu, biji-biji benih dan lain-lain. Allah Ta'ala bersumpah demi apa? Angin. Angin itu menerbangkan, menaburkan biji-biji benih dan bunga dengan penerbangan dan penaburan yang sesungguh-sungguhnya. Ayat kedua, falhamilati wiqra, dan demi awan yang membawa dan mengangkut muatannya yang berat, iaitu air hujan. Faljariyati yusra, ayat ketiga, dan demi kapal-kapal yang berlayar dengan laju dan mudah. Falmuqassimati amra, dan demi para malaikat yang ditugaskan membahagi-bahagikan semua perkara yang mereka ditugaskan membahagikannya, termasuklah urusan rezeki. Dia start surah juga dengan beberapa perkara, dan setiap perkara tersebut mempunyai kaitan dengan rezeki juga. Demi angin yang menerbangkan bunga, biji-biji benih, demi awan yang membawa muatan yang berat, air hujan, demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah,
dan demi para malaikat yang membahagikan semua perkara yang mereka ditugaskan membahagikan. Dan gambaran ini kita sebut gambaran yang terakhir, para malaikat yang membahagikan, sebagai gambaran bahawa apabila perkara itu Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan, maka dia pasti akan dibahagi-bahagikan, akan sampai kepada kita sebagai sesuatu perkara yang telah ditetapkan. Macam mana pun kalau itu rezeki kita, fal muqassimati amra, yang Allah Ta'ala telah bahagikan, sampai, dapat. Cuma sebelum sampai kepada pembahagian tersebut, dia melalui proses. Wazariyati zarwa dulu, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, barulah fal muqassimat, barulah sampai kepada kita. Kadang-kadang proses itu memerlukan kepada kesabaran. Bila kita yakin, kita kena sabar. Kalau Allah Ta'ala tentukan tu hak kita, milik kita, rezeki kita, dapat. Fal muqassimat di amr, dapat juga. Tapi kita kena ingat, dia melalui proses. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala perintahkan untuk kita melihat makanan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memerhatikan makanan dia. Lepas tu dia sebut apa? Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan air hujan daripada langit. Thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kamilah yang membuka bumi ataupun tanah supaya dapat dikeluarkan padanya. Fa'ambatna fiha habba. Barulah wa'inaban wa qadba dan seterusnya. Jadi bila kita melihat urusan rezeki sebagai contoh bab makanan pun, Allah Ta'ala suruh kita tengok daripada awal lagi. Kamilah yang turunkan hujan daripada langit. Ayat itu kata, lihatlah makanan kamu. Bukannya dia suruh tengok makan ini, makan lauk ini, ada yang ini, bukan tengok itu, tengok asal kejadian dia. Kami yang turunkan air hujan dulu. Sama juga pada ayat ini, yang terakhir itu gambaran fal muqassimati amra. Setiap orang dapat bahagian dia. Tapi sebelum sampai pada itu, wadhariyati dharwa, fal hamilati wiqra, fal jariyati yusra. Jadi proses itu Allah Ta'ala yang tahu berapa panjang proses dia lalu. Hari ini pun ya, dari sudut makanan yang masuk pada mulut kita, boleh jadi dia telah melalui proses yang panjang. Ya. Mungkin pernah naik kapal pun. Itu dah sebutkan fal jariyati yusra. Dan selalunya permulaan kepada proses itu kita tak faham. Dia mula dengan wazariyati dharwa, demi angin yang menerbangkan, menaburkan biji-biji benih. Ya, seolah-olah kita tak tahu cerita pun. Ada bunga daripada mana, biji benih daripada mana, angin yang bawa, Allah Ta'ala je tahu. Falhamilati wiqra. Bila pergi kepada proses yang kedua, maka dia dah ada tujuan dia. Ada awan yang tertentu, angin tolak dia, bawa ke tempat tertentu, kemudian diturunkan hujan turun dengan kadar yang tertentu. Jadi gambaran dekat sini kadang-kadang bumi yang Allah Ta'ala jadikan ni dengan hikmah dan keadilannya, kadang-kadang bukan satu tempat menumbuhkan satu jenis tumbuhan. Bumi ini dia sesuai tanaman ini, maka biji benih sampai dekat situ, hujan pun turun dekat situ, menumbuhkan tumbuhan itu sebagai rezeki kepada manusia. Tapi mungkin kalau dekat situ padilah banyak, mungkin gandum tak ada, tapi tempat lain pula banyak. Jadi awan yang membawa ini dengan biji benih yang diterbangkan tadi,
menunjukkan keadilan dan hikmah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini yang kita makan datang daripada negara luar. Berapa ramai orang di negara luar makan daripada hasil bumi negara kita. Macam mana boleh sampai negeri kita dapat daripada luar, yang orang luar dapat negeri kita? Melalui faljariyati yusra. Ada kapal-kapal pula. Dan kapal mesti bila nak pergi ke satu negeri ke negeri yang lain, dia mesti ada persefahaman. Ada MOU dia. Jadi dekat sini menunjukkan dalam urusan ini kita juga perlu bijak. Perlu ada perkongsian dari sudut makanan ini. Mungkin ini juga sebagai isyarat, ya? Mungkin dari sudut keterjaminan makanan ke hasil ke, perlu ada perkongsian antara negeri, antara negara, supaya dia dapat dibahagikan dengan baik. Jadi ini antara makna yang kita dah sebut pada pertemuan yang lepas. Kemudian yang lebih besar daripada itu, yang lebih penting daripada apa yang Allah Ta'ala sumpahkan ini, ialah dia punya jawabul qasam dia. Ayat 1 sampai 4 ni dipanggil sumpah. Orang Arab kata al-qasam. Bila mana ada al-qasam, kita kena tahu dia mesti ada jawabul qasam. Demi angin yang menerbangkan dan menaburkan debunga, biji-biji benih dan lain-lain. Dan awan yang membawa muatannya yang berat, iaitu hujan. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan kemudahan yang diberikan, dan para malaikat yang ditugaskan membahagikan semua perkara yang mereka ditugaskan membahagikannya. Lepas tu datanglah jawab dia, iaitu innama tu'aduna lasadiq. Selepas sumpah demi sumpah tadi, bahawa sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu lasadiq, pasti benar. Inilah kita kata al-yaqin. Allah Ta'ala kata apa yang dijanjikan itu pasti benar. Termasuklah urusan rezeki. Kamu perlu yakin, dan keyakinan menuntut kesabaran. Mungkin kamu tunggu lama, minta lama dah, usaha lama dah, tapi tak dapat lagi. Sabar, dia sedang melalui proses. Innama tu'aduna lasadiq. Apa yang dijanjikan Allah Ta'ala itu pasti benar. Kalau tak dapat kat dunia pun, ke akhirat ada. Wa inna ad-dina lawaqi'. Ayat ke-6. Dan sesungguhnya hari pembalasan amalan itu tetap berlaku. Mungkin kat dunia tak dapat. Ada orang yang diambil haknya, dizalimi. Dekat dunia dia zalimi, haknya diambil, haknya dirampas. Lepas tu tengok-tengok, meninggal orang ni. Tak dapat pun. Macam mana ni? Ada akhirat, jangan takut. Ada ad-din wa inna ad-din. Hari pembalasan itu pasti berlaku. Jadi janji Allah Ta'ala itu tidak terbatas hanya di dunia, tapi juga dia termasuk di akhirat. Apa yang Allah Ta'ala janji pasti benar. Kalau bukan dari apa sajalah. Ada orang yang diuji, ada orang sakit. Allah Ta'ala wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau yang sakit, Allah Ta'ala kalau nak bagi sembuh, dia boleh bagi sembuh. Orang yang diuji dengan kesakitan, sabar. Allah Ta'ala pasti akan bagi sembuh dia. Kalau tak di dunia, di akhirat dia dapat ganjaran dia. Ada orang diuji dengan musibah, ada orang diuji dengan kesempitan hidup, ada orang diuji dengan macam-macam ujian. Yakinlah Allah Ta'ala pasti bagi jalan keluar dia. Yaj'al lahu makhraja fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Semua janji Allah itu pasti benar, termasuklah
benarnya janji Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada umat Islam, khususnya hari ini di Palestin yang diuji dengan ujian yang berat. Ya, pemimpin mereka satu demi satu syahid, tapi itu hanya menguatkan mereka punya semangat untuk meneruskan pembukaan tersebut. Wa inna ad-dina lawaqi', dan sebenarnya balasan amalan itu tetap akan berlaku. Kemudian Allah Ta'ala sambung pada ayat yang ke-7, was-sama'i dzatil hubuk. Ayat dia was-sama'i dzatil hubuk. Ayat yang ke-7 surah Az-Zariyat. Ada 4 perkataan. Wa, demi. Perkataan pertama. Perkataan kedua, as-sama, langit. Ataupun semua yang di atas itu orang Arab kata as-sama. Dzati, yang mempunyai. Kemudian al-hubuk. Ini satu perkataan. Al-hubuk. Apa makna al-hubuk? Demi langit yang mempunyai al-hubuk. Apa dia al-hubuk? Dekat sini dia terjemahkan jalan-jalan yang berbagai bentuk keadaan. Dia terjemahkan dekat sini. Al-hubuk membawa maksud jalan-jalan yang berbagai bentuk keadaan. Kalau kita tengok beberapa terjemahan yang lain, dia terjemahkan al-hubuk itu sebagai binaan yang kukuh. Al-hubuk ialah ciptaan yang kuat. Sebahagian terjemahan yang lain dia terjemahkan al-hubuk itu sebagai sesuatu yang mempunyai perhiasan yang cantik. Al-hubuk dengan makna sesuatu yang indah dengan perhiasan yang ada pada. Itu satu kalimah orang Arab, tapi bila kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, dia boleh ada banyak makna. Tapi kalau orang Arab dia dengar al-hubuk, itu dia dah faham maksudnya satu binaan ciptaan yang kuat dengan keindahan dan juga jaringan jalan-jalan. Macam tadi, jaringan demi langit yang punya jalan-jalan yang berbagai bentuk keadaan. Ini dari sudut bahasa lah. Maknanya memang bahasa Arab ni dia punya teknologi dia tinggi sikit. Dia perlukan satu, dia kata al-hubuk je. Bila sebut al-hubuk, orang Arab dia dah faham al-hubuk tu maksudnya binaan ciptaan yang sempurna, elok, kuat, kukuh, cantik dan mempunyai jaringan. Jalan-jalan dengan maksud jaringan. Tapi bila kita orang Melayu dengan al-hubuk, kita faham makna jalan-jalan. Macam tu je. Sebenarnya makna dia besar. Jalan-jalan yang mempunyai berbentuk keadaan, keindahan. Sebab itu antara perkataan Arab yang mereka guna untuk sarang laba-laba, mereka juga panggil sarang laba-laba itu sebagai al-hubuk. Sarang laba-laba tu orang Arab ada gunakan al-hubuk. Sebab apa? Sebab dia ada jaringan. Sarang laba-laba dia ada jaringan. Awal tahun 2000, 2000 tak ingat berapa. Awal 2000-an itu ada satu pengkaji daripada Jerman. Dia dapat anugerah. Anugerah dia ialah dia kajian dia tentang macam mana kalau kita nak tengok alam semesta daripada luar. Kalau kita berada di luar alam semesta tu nampak macam mana? Itu dia nak kaji macam tu. Susah lah. Dia kena buat kiraan yang banyak. Jadi memang dia punya komputer dia tu memang besar bangunan. Komputer saja.
besar bangunan. Sebab apa? Kena kira banyak. Kita tahulah keluasan alam ni macam mana. Jarak daripada bumi ke matahari, matahari itu pun dalam sistem solar itu pun satu titik daripada galaksi Bima Sakti. Kemudian uh, galaksi pun, kalau Bima Sakti itu pun baru satu galaksi daripada berjuta lagi. Dia nak kira ni, kalau nak tengok alam semesta daripada luar. Jadi dia buatlah, tak tahulah berapa banyak dia habis duit nak buat kajian tersebut. Di akhirnya, bila komputer buat kiraan tu, akhirnya keluarlah image. Dia keluarkan image tentang apa? Image alam semesta. Nanti cuba Google. Image tu datang daripada tu lah, kiraan yang tadi. Lalu dia menyimpulkan anugerah yang dia dapat ialah dia dapat anugerah pengkaji ataupun kajian tentang alam semesta yang berhubung, yang mempunyai jaringan. Itu tajuk anugerah. Sebab bila keluar image tu, bila kita tengok, dia titik, lepas tu dia ada jaringan, ada line. Dia buat kesimpulan alam semesta ni dia ada jalan-jalan, ada jaringan. Tapi setiap satu titik tu sebenarnya berapa juta bilion bintang-bintang. Bila alam semesta, akhirnya nampak titik tu ada jalan-jalan. Cantik lah macam kita tengok langit, tengok bintang banyak tu, lebih pun macam tu lah. Cuma tambah lagi dengan jaringan-jaringan. Itu tahun 2000 kan. Dalam Quran yang dah turun 1400 tahun dulu. Was-samaa'i dzatil hubuk. Demi langit yang mempunyai jaringan. Subhan. Logik tak? Ada satu manusia yang lahir di tengah-tengah padang pasir kota Mekah, tiba-tiba boleh keluarkan statement alam semesta ini mempunyai jaringan. Was-samaa'i dzatil hubuk. Sedangkan dengan kajian tak tahu berapa juta habis hanya nak mengkaji. Quran datang, ini dipanggil mukjizat. Quran kata was-samaa'i dzatil hubuk. Itu je perkataan. Kemudian perkataan ini, jadi sumpah yang sebegini dia membawa satu makna yang Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa kalaulah alam ini dicipta dengan ciptaan binaan yang kuat, yang indah, yang tersusun, mempunyai jalan-jalan, ada orbit dia, ada kedudukan yang tertentu, kelajuan yang tertentu. Ini semua menunjukkan tentang zat yang esa, yang maha pencipta, yang maha berkuasa. Ini maksud yang besar. Was-samaa'i dzatil hubuk ini supaya pembaca meyakini, sekali lagi makna yakin ya, bahawa tak mungkin, pertamanya semua ini terjadi tanpa pencipta. Satu. Yang kedua, pencipta ini sangat sempurna, teliti, mengurus, mengatur, mentadbir. Was-samaa'i dzatil hubuk. Inilah makna yang sampai dalam lubuk hati kita. Keyakinan pada Allah Ta'ala. Dan kalaulah alam semesta ini diurus, ditadbir dengan begitu baik dan sempurna, maka manusia yang Allah Ta'ala hidupkan di atas muka bumi ini, pasti dia hidup dengan makna dan tujuan.
Tak mungkin ciptaan ini yang begitu teliti dan tersusun ini tiba-tiba bila dijadikan makhluk yang nama manusia, lalu manusia itu hidup untuk tanpa tujuan. Dia hidup macam tu. Hidup, makan, tidur, main, mati. Mustahil. Wassama'i zatil hubub memberikan konotasi bahawa kehidupan manusia hari ini pasti dengan syariat. Ada undang-undang dia juga. Sebab itu dia kata ayat ke-8, innakum lafi qawlin mukhtalif. Sesungguhnya kamu semua berada dalam keadaan yang mukhtalif, berbeza pendapat berkaitan risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pelik manusia. Allah Ta'ala bersumpah was-sama'i dzatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif. Tapi kamu ni pelik. Tak nak terima apa yang dibawa, agama, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini maksudnya yukfaku anhu man ufik qutilal kharrasun. Bererti ada manusia yang memang dia kalau macam tu keadaan dia, yukfaku anhu man ufik, dipalingkan daripada Al-Quran orang-orang yang dipalingkan. Yukfaku anhu man ufik. Tengok ayatnya. Yukfaku, dipalingkan. Ini dalam kalau kita bahasa Melayu pun, ini dipanggil apa? Ayat pasif kan? Dia ada ayat lah, ayat aktif, ayat pasif tu kan. Abu makan kambing. Macam tu. Abu dimakan. Tapi bukan kambing lah makan. Ayat aktif Abu makan. Tapi kalau dimakan pasif. Yukfaku, dipalingkan daripada Al-Quran dan kebenaran man ufik, sesiapa yang dipalingkan. Dia gunakan ayat pasif untuk menunjukkan degilnya manusia, tak mahunya manusia dengan kebenaran itu. Berselisih, tak nak terima, pelik. Sedangkan bukti, hujah-hujah, tanda-tanda itu jelas. Boleh lihat, boleh fikir. Tetapi yukfak, dipalingkan. Tak nak. Pelik. Sebab apa? Ayat ke-10 kata qutilal kharrasun. Kita berhenti pada ayat ke-10 ni. Qutilal kharrasun. Qutila dengan makna lu'ina. Qutila maksudnya dibunuh. Jadi qutila ni maksudnya kutuk-kutukan. Allah Ta'ala mengutuk. Terkutuklah, itu maksud qutila. Terkutuklah. Ataupun kalau kasar tu macam celaka lah. Qutila, dikutuk ataupun binasa al-kharrasun. Ini pun perkataan yang tak ada pada surah yang lain. Tak ada kalimat kharrasun dalam Quran kecuali pada ayat 10 surah Az-Zariyat. Ini satu sekali je disebut. Dibunuh, dikutuk, binasa orang-orang yang kharrasun. Siapa kharrasun ni? Dia terjemahkan dekat sini, orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak sahaja. Sekali lagi, apa makna kharrasun? Orang-orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak sahaja. Takut kan? Allah kata orang macam ni qutila, dikutuk.
Sebab apa? Dia tak ada yakin. Dia main agak-agak. Sedangkan surahnya kita kata surah Al-Yaqin. Tapi ada golongan yang dia kalau cakap tu main main cakap je. Itu kharrasun istilah. Orang Arab dulu mereka gunakan kalimah kharras kepada orang yang dia ada kisah dia sebab orang ada sebahagian orang Arab dia pergi ke kebun orang lain. Orang Arab ada kurma kan, kebun-kebun kurma. Ada orang yang dia pergi ke kebun orang ni, lepas tu dia kata dekat tuan kebun tu, dia cakap pokok kau ni pokok kau ni dia akan mengeluarkan 234 biji kurma. Dia itu dia panggil kharras. Orang kata kharrasun nakhl. Dia ni dia main semput je. Dia kata kat tuan tanah kebun tu, pokok kau ni kan nanti dia keluar 200. Tapi pokok yang ni pokok ni dia tinggi sikit kan. Dia tinggi sikit ni kau akan dapat 302 biji kurma. Tapi pokok yang kat belakang tu entah mana dia dapat nombor, dia ambil fakta daripada mana pun tak tahu. Dia main sebut aja. Ada orang macam tu. Jadi ayat macam ni kita muhasabah. Kalau kita lihat diri kita ni kharrasun ke tidak? Kita ada pegangan kita ada keyakinan kita. Tapi bersedia tak untuk kita dicabar dengan pegangan tersebut? Mungkin kita pegang dah lama dah. Tapi rupa-rupanya apa yang kita pegang tu rupa-rupanya salah. Bila kita dicabar, kita nak pertahankan ke tidak kesalahan tersebut? Ataupun kita nak kharrasun aja. Na'udzubillah. Jadi ayat sebegini muhasabah. Sebab dia surah Al-Yaqin. Al-Yaqin itu mesti bersandarkan ilmu. Berdasarkan sumber yang betul, fakta yang betul, carian yang betul. Bukan kharrasun yang agak-agak je. Sebut main cakap aja. Allah kata golongan macam ni kutilah, dilaknat. Na'udzubillah. Baik. Jadi kita berhenti ayat 10 ya. Surah Az-Zariyat. Ada rezeki kita sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemakuan diri saya sendiri. Qulu ma sana'tum. Kita tangguh dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi